Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di channel ini. Tabarkan senyum indahmu karena senyuman adalah bahasa tubuh yang jujur. Dan semoga rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Oke, di video kali ini salah satu netizen yang jenius dari negara jiran Malaysia dengan akunnya Takib Saker akhirnya memberikan komentar terkait bahasa Indonesia yang secara resmi menjadi bahasa di UNESCO. Ia menarasikan tentang bahasa Indonesia dan bahasa kebangsaannya yaitu di Malaysia. Mari kita tonton videonya. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Ya, itu tadi komentar dari salah satu netizen tetangga kita yang membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Dan bagaimana pandangan pakar bahasa lainnya? Kita juga perlu memikirkan, menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu dilakukan. Berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi, di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan. Dan kita tahu kalau kita lihat di Korea Selatan ada berapa universiti, 16 universiti yang tawarkan bahasa Melayu. Di China ada begitu banyak universiti, dan di Rusia dan sebagainya. Dan penggunaan KSBN boleh kita kongsi dengan mereka. Okay, bagaimana mereka boleh membina kurikulum, mereka boleh gunakan KSBN sebagai strategi pembelajaran bahasa, dan mereka juga boleh gunakan KSBN sebagai rujukan untuk membuat pentaksiran penggunaan bahasa Melayu di negara berkenaan dan setara. Yang paling menonjol sekarang ialah mereka datang ke Malaysia bila bercakap bahasa Melayu lebih kepada bahasa Indonesia. Jadi kenapa jadi macam itu pun kita tidak dapat kepastian secara
jelas ataupun secara sahih. Kenapa ramai yang datang ke Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia ataupun yang berada di negara-negara berkenaan banyak belajar bahasa Melayu tapi lebih kepada bahasa Indonesia. Apabila saya sidik-sidik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia temu bual dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Ya, meskipun nantinya Malaysia ingin tetap berupaya untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN atau dalam forum manapun nantinya, sebagaimana yang diungkapkan pada video pertama tadi. Namun yang jelasnya pada kondisi saat ini, bahasa Indonesia sudah sah dijadikan sebagai bahasa resmi UNESCO dan tentunya akan membawa dampak positif bagi Indonesia.